يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت لا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. Oh, tengok je dalam page Jabatan Mufti ada masuk tak? Dia dah try last ni, tak ada respon pun, cik tengok je. Dah buka lah page tu tadi. Cuba tengok ada ke, sebab ni kalau ada okey nak start dah ni. Bahagian falak dan bahagian falak, cuba tengok bahagian falak dan informasi pun dah. Tapi nampak ada respon dah, satu dua macam ada komen. Cuba tengok jap. Dah Ana dah buka dah. Nak mula dah ni. Cuba tengok jap. Ya Karimu Ya Rahim. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan kalau tu buka ni, cuba komen sikit kat saya. Dah ada ke belum? Saya first time ni nak try. Cuba respon sikit kalau suara saya didengari oleh sidang pendengar. Kalau ada, InsyaAllah kita nak baca malam ni, nak diskusikan kitab kewajipan bermadhab fiqh menurut manhaj ahli sunnah wal jamaah. Cuba tolong respon sikit siapa yang ada. Cik Khairul, betul ke saya dah okey ke ni, ataupun ada benda tak kono ke? Itu yang dah ada tanda right, dah ada tanda bagus itu maknanya dah okey ke apa? Kalau okey, baru saya nak mula lah. Kalau belum ada, belum okey, saya tak adalah nak mula dah. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum. Boleh Ustaz Okey. Daripada Seri Pandan nampaknya telah memberikan kata dah boleh on. Saya mulalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'idham, khususan li hadhihi an-niyyah al-mubarakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره، وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم بفضلك العظيم عمنا، واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الإيمان الكامل والسنة والجماعة توفنا وأنت راض عنا،
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Jabatan Mufti di atas kepercayaan untuk memberikan saya ruang dan peluang malam ini beraksi bersama dengan bahagian falak dan sumber maklumat. Ialah sahabat-sahabat saya, Ustaz Shidi, Ustaz Jilan, Ustaz Azlan, Saudara Khairul Anwar, semua staf Jabatan Mufti, tuan-tuan dan puan-puan, sidang penuntun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah saya akan berkongsi dengan tuan-tuan buku kecil Kutayyib Kewajipan Bermadhab Fiqh menurut manhaj Ahli Sunnati wal Jamaah. Okey. Jadi tajuk ni tuan-tuan, dia tak adalah gompak mana dah. Dia tak ada macam cerita vaksin ke, cerita dajjal ke. Yang tajuk tu gomah sikitlah. Bab fitan ni kan. Tapi malam ni saya diamanahkan oleh pihak Jabatan Mufti untuk kita berdiskusi kembali, refresh, ulang kaji, mudzakarah, mutalaah. Kita nak tengok tuan-tuan pandangan para fuqaha, para ulama mengenai satu isu tentang bermadhab. Isu ni nak khabar tak penting, tapi dia penting. Nak khabar dia basi, tapi dia tak apa tuan-tuan, tak boleh kita pandang remeh. Tak boleh pandang ringan sebab kewajipan kita sebagai seorang Muslim memahami fiqh, sama ada fiqh akbar iaitu aqidah tuan-tuan, ataupun sebaliknya fiqh furu' dalam kita beramal. Kita berbicara tentang fiqh al-qulub, ma'rifah, tentang tasawuf. Ini merupakan fardu ain. Okey, fardu ain yang dibenarkan oleh hadis Jibril alaihi salam, hadis Sayyidina Umar Al-Khattab bin Al-Khattab radhiyallahu an, yang kita maklum bersama, iaitu tentang iman, Islam dan ihsan. Okey tuan-tuan, insya-Allah dalam siri Rabu Malam Khamis ni saya akan cuba berkongsi tuan-tuan sedikit ilmu dan pengalaman, dan kalau ada isu yang bersesuaian yang berkait dengan muzakarah fatwa kita yang telah saya sertai sejak 2013 hingga esok pun ada mesyuarat fatwa insya-Allah, dan mungkin ada sedikit pengalaman dengan PPS, panel pakar syariah JAKIM, yang saya terlibat dah 2 tahun. Mungkin ada 1-2 benda lah kita share sama-sama tuan-tuan, untuk kita semua mengambil istifadah. Okey, untuk kita semua mencintai ilmu. Okey, untuk kita semua tuan-tuan goma kepada ilmu agar kita tak jadi kelompok imma'ah. Apa benda tu imma'ah tu? Ikan kalui ke apa? Kelapa pandan ke? Imma'ah. Maka sebab tu kata-kata ulama dalam memetik hadis Nabi SAW, ughdu aliman aw muta'allima wala takun imma'ah. Apa dah tuan-tuan? Iaitu kamu jadilah kamu orang yang alim, kan, atau orang paling alim kita, sahibus samahah kita, Syekh Datuk Yusuf Ahmad. Antara orang alim kita almarhum tuan guru kita Datuk Syekh Muhammad Murtada, tuan-tuan, dan ada pelapis-pelapis imam besar kita, Maulana Abdullah kita, dan asatizah kita yang berperanan menjadi pewaris pelapis kepada generasi ulama tua kita, ulama senior kita tuan-tuan. Alhamdulillah. Maka tuan-tuan, jangan jadi orang yang imma'ah, orang khabar, vaksin ni dajjal lah, kita semua dajjal. Orang khabar vaksin ni karamah, kita pun karamah. Orang khabar tak ada pendirian, imma'ah. Kita nak jadi orang alim ataupun muta'allim, mengaji, belajar, kan. Nak buat kelas sepenuhnya fizikal belum ada kesempatan, ya. Tapi alhamdulillah
ruang-ruang yang ada ni dimanfaatkan bersama untuk kita berdiskusi, berbincang secara harmoni. Bukan kitab saya nak baca ni nak mengajak kita berkelahi anti kepada mazhab sekian, melabelkan orang sekian kerana tidak membaca sekian. Tidak. Kita bersifat tuan-tuan al-infitah, kita terbuka. Tapi keterbukaan itu mesti didasarkan kepada kebenaran, pada sumbernya, pada dalilnya. Maka iman, Islam, ihsan. Baru datang hadis Jibril alaihi salam itu cerita pasal mata sa'ah. Itu babul fitan. Disebut oleh Al-Habib Dr. Abdullah Dr. tuan-tuan al-masyhur Dr. Abu Bakar Adni al-masyhur radhiyallahu anhu wa hafizahullah taala, masih hidup lagi, ya. Syekh Habib daripada Yaman, ya tuan-tuan. Dr. Abu Bakar masyhur, ada murid-muridnya di sini di Negeri Sembilan ni, di Malaysia ni ada murid beliau yang mengarang kitab Fiqh Tahawulat. Tu cerita Covid. Bahkan masa kita tahun lepas tu, kalau ingat, ya, ketika mana kerajaan telah mengeluarkan arahan PKP tu, kuarantin tuan-tuan, kan kita masa tu macam-macam lah kita baca dan kita pun mendapat pelbagai maklumat, yang sahih ke, yang salah ke, kita bedal semua kan. Maka di situ ada tulisan Dr. Al-Habib Abu Bakar Adan, tuan-tuan, sekitar mungkin 20 tahun lepas, dah cerita pasal corona. Terkejut buruk, kita baca, wah, Habib ni wali besar ni, dia dah cerita pasal corona. Habib clearkan balik isu, tuan-tuan. Apa dia? Ya, Habib Abu Bakar hafizahullah taala, dia kata apa? Tak, cerita virus ni, cerita penyakit ni dah dikaji oleh sebahagian pakar dan penyelidik di Amerika. Maka Habib ketika itu mengkaji dan menulis, hanya menakalkan nama benda Allah ubek tu, penyakit corona tu disebutlah dalam kitab beliau. Kita yang baca ni menggelabah lah, kata, oh Habib ni dia pandang jauh, telah mendapat ilham karamah. Kita tidak menafikan ilham karamah, itu sabit, tetapi kita nak kata Habib sendiri menafikan. Cerita corona tu dah ada kajian pun beberapa tahun yang lalu, tahun lepas pun meletup betul kan? Okey. Jadi maksud saya pada mukadimah perbincangan kita malam ini ialah, saya tidak mengambil bidang akidah, iman. Saya tidak mengambil bidang ihsan, tasawuf, tarikat untuk saya sentuh dalam pengajian kita. Tapi saya hanya fokuskan insya-Allah pada konsep al-Islam, amalan zahir kita, fiqh kita. Itu yang akan saya bicarakan. Ya, selari dengan fatwa mudzakarah, keputusan mudzakarah fatwa Jabatan Mufti kita. Benda itulah yang kita akan perhatikan, tuan-tuan. Kita akan tengok rupanya macam mana dapatan, bagaimana peranan, bagaimana pandangan para fuqaha, para ulama tentang bermazhab ini. Apa cerita dia, wajib kau ikut mazhab Syafi'i ini ke macam mana ustaz? Tuan-tuan, maka insya-Allah buku yang saya nak bincangkan ini buku saya lah, yang diterbitkan oleh Jabatan Mufti. Terima kasih Bang Khairul sudi terbitkan. Tuan-tuan, buku ni kita terbitkan pada tahun 2016. Tuan-tuan, comel, dan harganya pun comel, RM8 sahaja, tuan-tuan. Tak luar duit kita dah, boleh 80 pun tak apa dah. RM8, tuan-tuan, RM8 saja. Bolehlah dapatkan nanti di Jabatan Mufti, ataupun tuan-tuan WhatsApp ke lah dengan bahagian sumber maklumat, tengok apa untuk tuan-tuan dapatkan. Yang saya pasti dalam library, pusat jualan buku tingkat 3 tu dekat Menara Maiz memang ada jual, insya-Allah. Okey tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya habiskan sikit tadi ulasan hadis Jibril tadi, iman, Islam, ihsan. Kita bicara tentang Islam dan dah faham 3 ni, baru datang faham tentang fiqh tahawulat. Baru kita nak cerita pasal Dajjal, tuan-tuan, konspirasi. Tapi kita mesti ada gambaran yang jelas. Pertamanya tentang iman, Islam, ihsan. 3 ni baru kita dapat kefahaman yang lebih mantap tentang kiamat, tanda kiamat, siapa punya kojo ni, Covid ni, betul ke vaksin tu Dajjal lah. Baru kita dapat gambaran yang lebih jelas setelah kita memahami iman, Islam, ihsan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, qala, saya mulakan dengan pengenalan. Okey, pengenalan tuan-tuan. Ahli sunnati wal jamaah
merupakan kumpulan yang berpegang teguh dengan panduan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Okey kan? Ini tuan-tuan ahli sunnah wal jamaah. Kita bisa dengar lah. Kan? Dah faham dah. Ya, tuan-tuan ya. Jadi ahli sunnah ni dia cover ya, apa panduan dia, apa ajaran dia, merangkumi akidah itu iman, tuan-tuan, syariah iaitu Islam, ya, dan tasawuf iaitu ihsan. Ya, berdasarkan hadis Jibril alaihi salam yang saya sebutkan tuan-tuan cara mafhumnya tadi. Dan hal ini tuan-tuan sekalian metodologi ijtihad mereka yang kemas dan mantap. Okey, maka dia bukan tiba-tiba muncul tuan-tuan SOP. Mesti ada orang yang pandai buat SOP. Mesti ada orang yang pandai baca SOP tu baru boleh terjemah. Okey, tuan-tuan Kemudian Allah SWT, ya, di samping itu apa dia tuan-tuan? Dalam isu dari sudut tuan-tuan dalil. Ya, dalil. Ini orang hari ni semua nak dalil. Apa dalil kunut contoh kan? Apa dalil istighfar rajab? Apa dalil tahlil? Benda-benda lapuk lah yang diulang-ulang nak cari jalan bergaduh. Kan? Tetapi kita kena ingat tuan-tuan, metodologi ijtihad yang digunakan oleh ulama ni dia mantap. Daripada sumber hukum yang terpelihara, wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kan Nabi SAW tidak sesekali menuturkan suatu perkataan melainkan daripada wahyu yang diwahyukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Wahyu. Okey, tuan-tuan. Jadi ulama merujuk kepada wahyu. Imam Syafi'i, murid dia Imam Al-Muzani, turun tuan-tuan kepada Imam, kita kata Al-Qaffal, kita kata kepada Imam Al-Haramain, kepada Imam Al-Ghazali, kepada Imam Al-Rafi'i wa Nawawi, kepada Imam Ibn Hajar dan Ar-Ramli dan seumpama mereka tuan-tuan. Mereka merujuk kepada apa? Quran Sunnah. Okey, Quran Sunnah. Maka inilah ya yang membentuk mazhab, aliran, sekolah, universiti. Itulah dia tuan-tuan ya. Maka kita kena faham sumber ambilan dia ada 3 bondola. Ya, tuan-tuan faham usul fiqh. Dia ada 2 usul penting. Satu usul fiqh, yang kedua usuluddin. Kalau tak mengaji usul fiqh, sorry lah kau nak fatwa. Tak faham kau fatwa dah. Kalau tak faham usuluddin tuan-tuan, rosaklah akidah kita. Ya, maka 2 bondo ni lah yang kita kena jaga, usul fiqh dengan usuluddin. Usul fiqh ni awal-awal saya dah sebut tuan-tuan dalam metodologi ni tuan-tuan. Maknanya dia ada dalil, dia ada kaedah SOP nak memaham dalil, dan orang yang faham nak keluarkan dalil itu namanya mustafid ataupun mujtahid, ulama yang muktabar. Kan? Habis TGDS macam mana disidik? Boleh ke keluar fatwa? Tak boleh dah. Jabatan Mufti tuan-tuan seluruh Malaya ni semua buat fatwa tuan-tuan secara jama'i, kolektif. Kan, tak ada saya bersama Datuk pun tak keluar individu punya pandangan saya macam ni. Pakailah pandangan saya. Tak, Datuk akan panggil ahli mudzakarah bersidang. Apa keputusan? Boleh ke duit zakat ni boleh kapet masjid? Duit zakat boleh ke boleh buat bangunan? Apa dalil dia? Duit masjid boleh ke boleh jam untuk AJK? Tuan-tuan kan? Dia kalau tanya macam-macam ustaz, tuan-tuan semua dalam YouTube ni, dalam Facebook ni semua ustaz, semua mampu ustaz. Kan? Dalam masjid, tuan-tuan, dalam masjid ada 100 orang, semua mufti. 99 mufti, seorang imam. Kan? Tu yang rosak tu sebab apa? Mengaji tak faham, mengaji tak nak. Baca kitab lagi. Kan tuan-tuan kan? Jadi sebab itu saya nak ulang balik 3 benda yang insya-Allah cuba kita faham elok. Okey, apa dia? Mustafid, dalil dengan kaifiatul istifadah. Apa dia? Kaifiah macam mana nak faham dalil. Tak ada kata suruh tu wajib semua, tak. Larang tu haram lah kot, tak. Dia boleh jadi jatuh makruh. Kan? Kadang-kadang suruh tu jadi benda harus.
tuan-tuan kan, biasa saya sebut dalam kuliah-kuliah saya lah, dalam masjid surau kat Sahah pakai saya sebut apa, tuan-tuan, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Apabila selesai sembahyang Jumaat, bertebaranlah kamu. Bertebaran itu suruh, amar. Apakah bertebar tu memang betul Allah suruh kok? Wajib lah macam tu. Kalau imam nak duduk iktikaf, nak habis surah Kahfi, tak boleh lah. Kalau ada jemaah nak habiskan istighfar Rajab, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, nak baca 70 kali, tak boleh lah, tak boleh. Sebab Allah suruh bertebaran. Macam tu kau, wajib kau? Tak, dia tak wajib. Tuan-tuan yang wajib itu dia apa? Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah, segera tu wajib. Amar yang wajib yufidul wujub. Jadi ulama tuan-tuan, sebab itulah berlakunya percambahan mazhab. Nampak tak tuan-tuan? Itu satu contoh. Banyak lagi nak cerita ni tuan-tuan. Jangan berhenti tengah elok kan. Apa dia? Kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadih. Makan buah dah masak, potik makan. Makan tu wajib kok. Tapi Allah kata lepas makan, Allah kata keluarkan zakat pertanian. Yang wajibnya makan ke keluar zakat? Jadi tuan-tuan pun boleh jawab, kalau zakat tu yang wajib, makan tak wajib. Dia nak makan, makan, tak nak makan, sudah. Jadi walaupun bahasanya sirahnya amar, suruh, tapi suruh bukan semua merujuk kepada wajib. Nampak tak tuan-tuan? Ini. Jadi tak sewenang-wenang, tak semudah-mudah para ulama, para mujtahid, para fuqaha mengeluarkan fatwa begitu. Mereka ada asas, ada polisi, ada dasar, kaifiyatul istifadah, untuk mereka faham dalil itu. 3 unsur dalil, kaedah memahami dalil, dan siapakah yang dianggap orang yang layak memahami dalil itu yang disebut sebagai mujtahid. Okey tuan-tuan Qala, selanjutnya tuan-tuan, Imam Al-Baghdadi menegaskan sebahagian kelompok ahli sunnah ialah fuqaha madhab mu'tabar. Alhamdulillah kan. Siapa mazhab mu'tabar menurut Imam Al-Baghdadi? Imam Abu Hanifah. Nama dia apa? Nu'man bin Thabit. Okey. Imam Malik bin Anas. Tuan-tuan, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lagi Imam Ahmad bin Hanbal. Ini disenaraikan. Tuan-tuan, lagi Imam Sufyan Ats-Tsauri. Lagi tuan-tuan di Syam, di Syria ada Imam Al-Auza'i. Saya ingat 2008. Tadi cerita dah banyak sending tuan, maghrib tu dia dah. 2008 saya pergi rombongan Jabatan Mufti bersama Fadil Tuan Guru saya Ustaz Zaman Ibrahim, Ustaz Khair Johari sekarang jadi Tokeh Hartanah Antarabangsa, dan Ustaz Syafiq Muhammad Qadhi Besar Parikson. Kami berampek pergi tuan-tuan. Saya ingat ketika itu solat Jumaat di Masjid Amawi Kota Damsyik. Azan ni ramai Bilal. Saya ingat 3. Ujung tuan satu, tengah ni satu, ujung kiri tu satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu yang Bilal ujung tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bercampur sambung. Kita kata apa mazhab ini kan? Aku bawa Wahabi pula, Wahabi pula, Syiah macam pula kat Syria ni. Rupa tuan-tuan ada yang menjelaskan itulah mazhab Imam Al-Auza'i, ulama Syam yang hanya bertahan mazhabnya 300 tahun. Dia meninggal, buku tak ada, kitab tak ada, murid tak rajin menyebarkan mazhab dia. Akhir mazhab Imamul Auza'i terkubur. Walaupun ini tersenarai antara mazhab yang mu'tabar. Nampak tuan-tuan maka insya-Allah saya nampak ramai dah masuk ni. Semua nampak orang sahah laku ni Kak Yati, Kak Aisyah, semualah, Umi Aisyah, semua yang Fitri. Siapa yang ada soalan mungkin boleh lontarkan lah. Yang sonang-sonang lah tanya tuan-tuan kalau tak dapat jawab saya tangguh, minggu depan saya jawab insya-Allah tuan-tuan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi senarai 6-7 mazhab imam tadi tu, dia kata apa? Merupakan fuqaha yang tidak mencampur adukkan manhaj fiqh dengan perkara-perkara bid'ah dan sesat. Jadi fiqh ni tuan-tuan diatur macam mana nak ibadah. Boleh ke puasa sepanjang Rejab? Campur dengan Syaban. Terus Ramadan. Boleh ke? Puasa saumud dahri sepanjang tahun boleh ke? Puasa wisal, puasa
tak buku-buku, tak sahur-sahur, tu memang haram lah. Tuan kita pun tak nak buat dah. Puasa hari putih ni pun tak kita buat dah esok kan. 13, 14, 15 esok kan. Rejab, hari putih. Buatlah kau mampu. Alhamdulillah, tahniah muqaddaman siapa yang berniat berazam nak puasa 3 hari. Tak pun sehari, alhamdulillah tuan-tuan. Jadi itu semua ada jawapan di kalangan para fuqaha. Settle dah semua. Tuan-tuan dah selesai dah. Malam nisfu Syaban dah selesai dah nak buat apa. Boleh ke baca Yasin 3 kali? Dah selesai. Datang labai-labai kontot kita hari ni. Mengaji 2-3 korek hadis. Mula dia merapu sana, merapu sini. Bida'ah sana, bida'ah sini. Tuan-tuan sebab apa? Tak faham manhaj, metod yang digunakan oleh para fuqaha dalam mengistimbatkan hukum. Kan tuan-tuan kan? Jadi sedangkan fuqaha kita, fuqaha tu merujuk kepada ulama fiqh. Ya, para faqih, para fuqaha tuan-tuan, mereka dah memberikan jawapan, maka tu senarai dalam kitab-kitab yang cukup kemas, unik. Ini kitab Abuya Sayyidi Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Ini saya bacakan banyak Nabawi tuan-tuan, Bulughul Maram. Tapi mukaddimah dia ada cerita sikit pasal ijtihad, pasal fatwa. Ya, pasal fiqh ada cerita sikit tuan-tuan ya. Maka sebab itu ya, dan subjek ini sebenarnya dia membabitkan selain usul fiqh, dia akan berbicara juga tentang tarikh tasyri'. Macam mana berkembang mazhab ni. Kenapa Malaysia pakai mazhab Syafi'i? Apalah ada negeri tak pakai mazhab? Apa asas mereka Quran Sunnah? Apakah kita yang bermazhab ni tidak mengikut Quran Sunnah? Soalan. Kan? Jadi kita bermazhab ni kita ikut Imam Syafi'i. Kalau ada lagi kalimah imam tu ihtiraman, seorang wali besar, imam besar, seorang yang dekat dengan Allah Ta'ala, insya-Allah tergolong di kalangan ahli syurga tuan-tuan. Kita muliakan imam, sebut nama imam. Tuan-tuan, imam itu kata Prof Dr. Qal'ahji tidak dipanggil imam, bukan imam solat tuan-tuan. Bukan imam pemimpin masyarakat JKKK ko MPKK ko, bukan imam itu. Imam ini tuan-tuan iaitu orang yang ada mazhab. Ada mazhab, ada pengikut, ada polisi usul dia, ada dasar dia, ada prinsip dia. Nampak tuan-tuan? Itu nama imam. Kan kita tak boleh istilah imam tu yang kita faham imam solat lah. Tapi imam, kalau nak bola Imam Asy-Syaukani, bukan calang-calang. Imam As-Suyuti, bukan sebarang orang. Tuan-tuan maka sebab tu ya, tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok bahawa imam-imam kita dia tak bawa benda yang merapu, dia tidak membawa kepada perbalahan dan perpecahan, dia bawa kepada keharmonian, kepada kesatuan. Nanti insya-Allah kita akan lanjutkanlah, ada banyak benda lah kita boleh bincang tuan. Maka pada mukadimah ni juga saya sebut perkataan Syekh Al-Imam tuan-tuan Ibrahim Al-Laqani. Ya tuan-tuan, yang kitab Jawharatut Tauhid ni. Ini Syekh Yusri mengajar, Ustaz Abdul Halim, Ustaz Alim, Ustaz Sofan kita mengajar, almarhum Tuan Guru Ustaz Surul mengajar. Ni ramai tuan-tuan kita tuan-tuan, masya-Allah tabarakallah. Okey, maka kita tengok ya, wa malikun wa sairul a'immah. Orang baca alam khabar tak kuat, asal dah kuatkan sikit. Ya, wa bismillahirrahmanirrahim. Wa malikun wa sairul a'immah kadza Abul Qasim hudatul ummah fawajibun taqlidu habrin minhum kadza hakal qamu bil lafdhin yufhamu. Tuan-tuan. Okey. Terjemahan dia apa? Ustaz baca apa tu Ustaz? Ini kalam tuan-tuan yang saya naqalkan daripada Syekhuna Sayyidul Imam Saleh Al-Ja'fari Al-Azhari Al-Maliki. Syekh Saleh Ja'fari mazhab Maliki. Dia kata apa? Ikut tuan-tuan tadi perkataan asal daripada kitab apa? Ibrahim Al-Laqani. Al-Imam Ibrahim Al-Laqani radhiyallahu anhu. Tuan-tuan dia kata apa? Imam Malik dan imam-imam yang lain. Kan imam kita Imam Syafi'i dan seumpama mereka lah. Okey. Tuan-tuan, Imam Malik dan seluruh imam yang lain, imam Mompek ko, imam 8 ko, tak kisahlah tuan-tuan. Ya, imam ni ramai, tapi tak apalah kita terdedah dengan 4 dululah. Okey. Lebih-lebih lagi mazhab imam kita Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Malik dan seluruh imam, demikian juga Imam Abul Qasim. Abul Qasim mana ni Ustaz? Abul Qasim ni Imam Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi, Sayyidut Ta'ifah. Itu dalam bab
tasawuf, dalam bab ihsan. Itu kelas saya, kelas lain STT, Sijil Tarikat Tasawuf. Tuan-tuan, itu kelas lain. Imam tadi mewakili fiqh Imam Malik. Manhaj tasawuf ikut Imam Junaid Baghdadi. Fawajibun taqlidu habri minhum, wajib ikut imam-imam ni. Dah timbul dah jawapan wajib kat sini. Taklid kepada imam-imam besar ni tuan, hukumnya apa? Untuk orang awam hukumnya wajib. Kadza hakal qaumu bilafdhin yufhamu, itulah yang disebut oleh ulama. Kita orang awam wajib bertaklid dengan mana-mana imam yang muktabar. Kenapa? Sebab imam yang muktabar hanya membuat kesimpulan istinbat daripada dalil dari nas berdasarkan kefahaman mereka yang lurus, yang benar. Bukan ada sentimen bias, bukan ada kepentingan peribadi, bukan nak lakukan mazhab dia, tuan-tuan. Tetapi para a'immah kita, tuan-tuan, berijtihad, mengeluarkan fatwa, menulis kitab, tuan-tuan, hanya semata-mata mengajak kita orang awam ni supaya mudah nak fana Tuhan, supaya senang beramal, supaya hati kita bersih, supaya kita tak ikut ajaran sesat apa Ibu Yati itu, supaya kita tak terpesong ke sana kemari. Maka tuan-tuan, sebab itu wajib kita bermadhab. Kan? Jadi dah ada jawapan awal lah ni. Jadi keputusan kitab saya ni, tuan-tuan, dah tak nama pun kewajipan. Jadi tuan-tuan memang wajiblah bermazhab untuk orang awam. Kecuali esok tuan-tuan berhenti kerja, berhenti makan, berhenti minum, jangan pergi Giant, tak payah tengok WhatsApp, study je, belajar, masuk pondok, hafal, dah terror pun masa tu tak payah bermazhab. Faham tuan-tuan kan? Ada satu kisah, ya, saya share sikit tuan-tuan, kisah Syekhuna Sidi Saleh Ja'fari di Azhar. Ada orang datang beritahu kat Syekh Saleh, Syekh, saya tak layan mazhab-mazhab ni dah. Saya tak nak pakai mazhab. Syekh kata, habis kau pakai apa? Saya pakai Quran Sunnah. Quran Sunnah ni memang dijamin benar, tuan-tuan. Betul lah. Tak ada imam kata Quran Sunnah ada silap. Memang imam kita ni membenarkan kebenaran, keaslian, keturunan Quran, hadis. Itu peranan mazhab, itu tugas mazhab. Okay? Maka kata si fulan ni kepada Syekh Saleh, budak muda lah. Okay, kalau kau tak pakai mazhab, kau pakai Quran Sunnah, kau Quran berapa juzuk hafal? Tak adalah sikit-sikit, tak adalah hafal semua. Hadis banyak mana kau baca? Adalah hadis sikit-sikit tentang bid'ah tu, itulah. Ini waman kau tak nak bermazhab. Macam ni waman kau tak nak mazhab. Baca Quran lintang pukang, hadis 3 pun kau tak hafal. Matan Arba'in tu dah berapa ustaz baca kat kita, tuan-tuan, berapa kali khatam dah, tak payah hafal dah. Ya, saya bukan kata wajib menghafal, tapi sekurang-kurang tuan-tuan kita buatlah perbandingan sikit. Kita ni siapa? Dan kita pun tak mengangkat imam-imam itu maksum macam Syiah. Ya, kita tak adalah khabar ada Imam Syafi'i itu Nabi. Tak ada pula kata orang negeri sebenarnya teruk bona akal dia mengatakan Imam Syafi'i itu Nabi. Tak ada. Kita tahu Imam Syafi'i itu manusia yang ada silap, ada bona, tapi bona dia tu banyak daripada silap kita ni banyak silap daripada bona. Kau katalah kita ni kaki study lah, tuan-tuan, rajin kaji kitab lah, tuan-tuan. Tapi setakat mana rajin kita? Kalau rajin bona pun, tuan-tuan, komik, manggo, quinin nak baca. Kitab-kitab kalau Arab, tuan-tuan, saya baca ni kitab ni Ibnatul Ahkam tadi, Sayyid Al-Habib Alawi bin Abbas Al-Maliki. Rujukan saya Masjid Nabawi, duduk tulis-tulis mengajar Bulughul Maram, saya rujuk kitab ni. Ni Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus, kitab Imam Ibn Athaillah Sekandari, baca dekat Kampung Payo, tuan-tuan. Semua kitab ni, tuan, tak berbagi, kan? Jadi maknanya kena faham nahwu, kena faham balaghah, kena faham bahasa Arab. Dan bukan semua yang saya baca saya faham. Ada benda saya tak faham, saya kena buka kamus. Tak boleh tak clear, saya kena telefon tanya Habib Syekh Abdul Khaliq, ya, mudir di Ma'had Habib Ali, tuan-tuan. Jadi maknanya kita ni orang awam berbeza dengan orang alim. Kita tak sampai kepada level mujtahid. Kita baru sampai level apa? Jim
tahadal belum. Itu yang saya selalu sebut dulu masa saya pensyarah di kuis. Itulah saya bakar semangat student saya, kita bukan mujtahid, kita mu sahaja, mim sahaja, belum sampai jauh bona lagi tuan-tuan. Sebab itu sadarlah diri itu, apa fatwa para fuqaha, apa pandangan para ulama, hormati. Mereka ada asas, mereka ada dasar mereka lebih faham daripada kita. Bukan bermaksud, saya ulang balik, bukan bermaksud mengangkat mereka macam Nabi. Mereka tidak maksum. Okay tuan-tuan. Ya, apa isu dia tadi? Kajian di UKM mendapati lebih kurang 30% hadis dalam kitab Imamul Ghazali, kitab Ihya, hadis palsu maudhu'. Kan Nabi kau nak buang kitab Imam Ghazali itu. Tuan-tuan ni, sebab dia bukan Nabi. Dia ada kesilapan. Ya, dia ada kelemahan. Manusia lah. Imam Ghazali itu manusia. Tetapi tuan-tuan, kelemahan dia tu nak banding kita ni jauh benar. Maka jangan sebab satu dua kelemahan itu menjadikan kita ni mendapik dada. Kita kata, saya dah buat research. Kajian saya peringkat PhD mengatakan bahawa tak boleh baca Ihya. Dan dapatan kajian profesor itu pun tak macam itulah. Cuma dia dapat kesan berdasarkan takhrij Imam Zainuddin Al-Iraqi radhiyallahu an yang mentakhrijkan hadis Ihya. Memang adalah kelemahan. Tuan-tuan ni, saya pun tengok juga, ya, dapat satu dapatan daripada ulama Syria, saya tak ingat nama tuan-tuan. Dia kata kalau sebab hadis maudhu', hadis palsu ada dalam kitab kita ni, dua hadis palsu kita lemparkan, kita pun kena melempar banyak kitab-kitab hadis. Sebab tuan, dalam kitab-kitab hadis sekalipun, tadi kitab Ihya, kitab fiqh, tasawuf kan, dalam kitab-kitab hadis ni pun ada termuat kadang-kadang hadis maudhu'. Maka di situ nak mengajar kita apa tuan-tuan? Ulama tidak maksum, tetapi kita kena faham mereka telah berusaha sebaik mungkin. Dan mereka tuan-tuan yang berusaha ni apa dapat? Idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Nampak tak tuan-tuan? Kalau mujtahid, mufti, qadi, hakim berijtihad, dia butuh dapat 2 pahala. Ada riwayat tuan-tuan dalam kitab Rasul Muallim yang saya terjemahkan yang malam tadi, alhamdulillah online nampaknya 3,000, malam ni 30,000. Oh, lebih ramai. Tuan-tuan, buku Naha mendidik Rasulullah SAW, ada riwayat yang mengatakan mujtahid yang betul dia punya ijtihad, dia dapat 10 ganjaran. Itu dia tuan-tuan. Okey, betul 2 atau 10. Kalau salah tetap dapat 1. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Silapnya mujtahid, silapnya Imam Nawawi, kesilapan Imam Ibn Hajar, kesilapan ketelanjuran Imam Badruddin Al-Aini dan seumpama mereka tuan-tuan, kok silap pun tuan-tuan, dia tetap dapat 1 pahala. Pahala apa? Pahala kerana berijtihad. Poin polik pula. Sama lah tuan-tuan, macam isu apa? Isu orang ngaji Quran lah. Kan Ustaz Najib Ubahan buka kuliah, tak nak koi. Syekh Mukri kita, Ustaz Syafi'i Syari buka talaki, tak nak join. Syekh Nabi, Syekh Abdul Nabi, ya, Syekh Salah, tak nak ikut. Kita nak apa ambil, saya tak nak fasih Ustaz, saya nak ya tak. Apa ya tak ni? Tuan-tuan, al-mahiru bil Quran ma'as safartil kiramil bararah. Yang mahir, geng dia siapa? Dia punya geng WhatsApp tuan-tuan, bukan geng WhatsApp biasa-biasa dah. Geng WhatsApp dia tuan-tuan apa dia? Malaikat. As-safaratil kiramil bararah. Orang yang fasih Quran ini tuan-tuan, menghayati Quran, hafizul Quran, hamilul Quran, nasyirul Quran, tuan-tuan, orang ini geng dia malaikat, VVIP. Orang yang kedua tuan-tuan, wallazi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'ta, yang baca gagap. Yang baca gagap. Tuan-tuan, maka yang gagap ni Nabi sebut apa? SAW lahu ajran, dapat 2 pahala. Kenapa 2 pahala Ustaz? 1 pahala baca, yang kedua pahala gagap. Kalau macam tu Ustaz, saya nak gagap sampai matilah. Jangan. Kena bawa dalam kubur usuk. Yang gagap ni tuan-tuan, dia dah belajar, dah cuba usuk nak menyebut huruf dot, tak, ya pandai-pandai bot kata kan, kha,
dah mengaji dah 3 ustaz, 4 ustazah, dah tak boleh, tak apa, dimaafkan. Tu yang ya tak dapat 2 pahala. Kan, yang fasih VVIP, dia geng malaikat. Ini bab Quran tadi, bacaan Quran. Tetapi dari sudut fiqh, mufti, mujtahid, botol dapat 2, salah tetap dapat 1. Saya nak lanjutkan tuan-tuan sebentar lagi. Pengalaman forum di Masjid Negeri, kan saya cerita sikit bersama dengan Sahibus Samahah almarhum Datuk Hashim Yahya. Tuan-tuan, ada soalan daripada Abang Rosli, bagaimana keadaan orang yang ikut mazhab tapi tak tahu mazhab, cuma dia bedal main ikut je. Bedal tu saya cakap tuan-tuan, di soalan tak tanya bedal dah, dia cakap ikut. Secara tuan-tuan, secara mudah ni, kita ni ikut mazhab Syafi'i lah. Yang berlaku ni, cara wuduk kita, cara solat kita, kenapa kita disarankan imsak dalam puasa Ramadan, tuan-tuan. Maka secara mudahnya kita ni bermazhab Syafi'i. Okey. Kecuali kita keluar daripada mazhab Syafi'i bang, apa yang difatwakan oleh badan yang berwibawa, Jabatan Mufti yang diberi amanah untuk mengkaji fatwa, maka dia kata kita ikut mazhab Imam Abu Hanifah, keluar boleh. Boleh itu ikut mazhab Syafi'i, tapi kita follow taklid mazhab Imam Abu Hanifah, kita nilaikan boleh itu bayar pakai wang ringgit. Contoh tuan-tuan itu contoh. Jadi respon awal saya Tuan Rosli, terima kasih, iaitu kita ni secara umum memang amalan kita ni sebati dengan mazhab Syafi'i lah. Kalau pun tak tahu tak apa bang, sebab mazhab kita ialah mazhab orang awam ni apa? Mazhab mufti dia. Okey. Apa yang ustaz ajar takmir tu, ustaz yang dia tauliah lah. Ustaz kita mengajar tuan-tuan, dia dah rujuk, dia ada kepakaran, kemahiran. Yang itulah mazhab yang kita pakai. Mazhab ustaz kita, mazhab mufti kita, orang awam. Cukup lah. Tuan-tuan sah lah amalan dia tu. Yang tak boleh main bantai. Orang lontar, dia lontar. Orang pusing, dia pusing. Tapi tak tahu bondo. Main bedal di kiblat. Tuan-tuan, walaupun betul tapi kira salah. Tuan-tuan sekalian, saya khabar apa tadi? Pengalaman forum. Saya jadi moderator masa tu, tahun lebih kurang lah, masa ditampin lagi. Tapi program ni di Masjid Negeri. Saya ingat masa tu Sahibus Samahah almarhum Datuk Hashim Yahya, Mufti Wilayah. Dia khabar apa tuan-tuan? Dia khabar masa musim haji. Dia masih belajar di Mesir masa tu, buat master Azhar. Musim haji, ada Arab borak dengan dia, "Jam, esok kau habis belajar, kau nak jadi apa?" Arab tu tanya dia kan. Dia kata, "Jadi cikgu lah, jadi pensyarah." Jadi kata Arab tu, "Kau jadi mufti lah, jadi qadi." Arab tu kasyaf dia tu, dia tahu Datuk ni jadi mufti esok. Tuan-tuan kan. Jadi kata Datuk Hashim, tak mohon dia dah. Al-qudatu thalathah. Qadi, mufti, hakim ni 3 kategori. Qadiyan. Orang yan dengar tak ni? Orang qadah masuk ke ni? Qadiyan, bukan yan qadah ni dah. Qadiyan, 2 qadi musanna. 2 qadi masuk neraka, wa qadin fil jannah, 1 yang masuk syurga. Itu jawapan balas daripada almarhum Datuk Hashim kepada Pak Arab tu. Arab tu respon apa tuan-tuan? Dia kata dulu 2 masuk neraka, ada 1 masuk syurga. Sekarang tu tahun 70-an lah. Datuk Yusof kita, Datuk Hashim Murtada kita zaman tu di MC kan. Tuan-tuan, sekarang bukan 1 yang masuk syurga, 2 masuk neraka, 3 masuk neraka. Apa tuan-tuan maknanya? Kadang-kadang tidak ada kelayakan, semua nak mengaku dia mufti, dia qadi, dia alim, dia muhaddith, dia pakar. Padahal kau baru baca 3 hadis, kau baru baca 2 kitab, baru faham 2 istilah punya act itu. Ya Allah. Ada soalan Mia Zara. Waalaikumsalam. Hikmah bertaklid dengan mazhab selain mazhab Syafi'i. Okey, terima kasih tuan-tuan sekalian. Jadi maknanya hikmahnya keterbukaan, saya khabar tadi, infitah. Sebab itu kita bukanlah tertakluk semata-mata dengan satu mazhab yang kita tak boleh keluar langsung, diikatnya kita, bukan macam tu. Maksudnya ialah tuan-tuan pergi UK, anak tuan-tuan konvo contoh
Tuan-tuan pergi Turki, ziarah makam siapa tuan-tuan, sahabat Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, ya. Tuan-tuan pergi ke tempat lain lah, mazhab ni mungkin berbeza. Jadi tuan-tuan pergi Mekah lah, tak payahlah tuan-tuan mufarakah dengan Imam Sudais ke Imam Huzaifi ke, tuan-tuan kata oh ini Wahabi. Tak payahlah tuan-tuan mufarakah, ikut je lah. Dia tak baca bismillah tu dia punya hal lah, mazhab Hambali. Contoh kan. Tapi kalau Masjid Parui ko, Masjid Kampung Payo ko, Masjid Sendeng ko tak baca bismillah, kono lah bismillah, Fatihah tu baca lah. Jadi maknanya di sini kita kekalkan mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita keluar ke tempat lain, kalau imam tidak bermazhab Syafi'i pun kita boleh ikut. Nampak tak hikmah ni kan? Dan khusus dalam bab muamalat. Contohnya dalam bab muamalat ni yang pakarnya Dr. Syahid UM kan, salah seorang penyelidik fatwa kita. Dalam bab muamalat kita pun banyak bertaklid dengan mazhab Hanafi. Tuan-tuan kita bertaklid dengan mazhab Hanafi. Jadi maknanya kita asasnya bermazhab Syafi'i, tapi kalau ada keperluan, ahlan wa sahlan, setelah lebih-lebih lagi fatwa dah keluar. Fatwa dah keluar, maka kita ikut mufti, ikut ahli jatuh kesul fatwa yang telah bersidang, bermudzakarah, berbincang, berdiskusi, mencari dalil, memberikan satu jawapan. Kita pun pakailah fatwa tu walaupun dia dah keluar mazhab Syafi'i. Tuan-tuan okey, jadi maknanya itu ulasan ringkas yang saya berikan. Wallahu a'lam bishawab. Tuan-tuan sekalian, okey, selesai Taib. Mengenai menguasai ilmu fiqh merupakan satu kebanggaan. Bangga tu bukan jobor tau, bangga tu satu kemuliaan. Na'tazzu bih, kita rasa izzah. Kenapa tuan-tuan? Kerana kita ada fiqh, kita ada tasawuf, kita ada tauhid sifat 20 kan tuan-tuan kita rasa macam tu keseronokan kita tuan-tuan, iaitu kita ada fiqh, kita bermazhab Syafi'i. Bukan kita menyalahkan mazhab lain pula. Jangan. Tak ada tuan-tuan. Ya, semua mazhab betul. Ingat tu, semua mazhab betul lah. Cuma untuk penyeragaman maka pegang satu mazhab. Kalau Mesir tuan-tuan, mazhab Zaidiyah, Ja'fariyah, apa Syiah pun tuan, kalau Zahiriyah, benda betul semua ni masuk dalam fatwa Mesir, Darul Ifta. Tapi berpadalah kita di Malaysia ni nak pegang satu mazhab unitang bukang, nak faham mazhab lain buat apa kan? Cukup dengan mazhab Syafi'i ni tuan-tuan. Ya, itu yang kita kena faham sama-sama tuan-tuan sekalian. Maka ini satu rezeki kita dapat keseimbangan, tauhid ada, fiqh ada, tasawuf ada. Lengkaplah kita menyempurnakan fardu ain, menjadi hamba Allah yang sedang bersuluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeza tuan-tuan. Ahli sunnah wal jamaah dia fiqh. Maksudnya fiqh, tauhid, tasawuf ada lengkap. Tapi ahli bid'ah ni siapa ustaz? Yang baca kunut subuh tu. Ahli bid'ah ni siapa? Yang semayang hajat ramai tu. Ahli bid'ah ni apa? Yang semayang taubat ikut arahan Datuk Pengarah Datuk Ustaz Zaidi tu. Wah, itu pula dituduh ahli bid'ah. Tuan-tuan ahli bid'ah ni siapa tuan-tuan? Ahli bid'ah yang esok malam nisfu Sya'ban, saya baru sebut masa online Vision Home baru ni tuan-tuan, sama 2 malam nisfu Sya'ban, orang yang Allah tak ampunkan dosa antaranya apa? Al-musyahin, yakni al-mufariq anil jamaah, ahli bid'ah yang keluar daripada kelompok ahli sunnah. Ini Allah takkan ampunkan dosa dia walaupun malam nisfu Sya'ban yang penuh kemuliaan, yang mustajab doa. Tuan nampak tak? Kan? Ini tuan-tuan maka kita ahli sunnah steady, alhamdulillah. Kita ada rujukan, dokumentasi kita lengkap, ya, berwibawa, kan? Ya, bukan copy paste, tuan-tuan. Tetapi tengok, ya, ahli bid'ah, saya sebutkan sini Syiah, lagi tuan-tuan Khawarij, ahli bid'ah, lagi Mu'tazilah. Ini semua ahli bid'ah tidak pernah memiliki karangan popular yang menjadi rujukan dalam ilmu fiqh. Syiah dia ada juga rajin juga menulis kan, tapi yalah ke laut lah dia punya faham itu kan. Tuan-tuan jadi ahli bid'ah
fiqh tak kemas. Tapi ahli sunnah wal jamaah fiqh tersusun rapi. Lagi tuan-tuan, ya disebut ya, dan orang ahli bid'ah ni tak ada imam yang menjadi ikutan dan panduan mereka dalam mengetahui furu' cabang-cabang agama. Ini ahli bid'ah. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah, alhamdulillah tuan-tuan, kita ada imam-imam yang muktabar. Sampai kiamat akan ada ulama kelompok taifah yang kekal mempertahankan kebenaran. Jadi kita seronoklah, alhamdulillah. Kalau kita di Negeri Sembilan ini, sanad kita banyak. Sanad Mokkah dapat daripada Syekh Nuruddin. Contoh kan tuan-tuan, sanad Yaman ada para habaib kita di sini, Habib Ali Zainal Abidin. Sanad Mosi Datuk Mufti kita. Tuan-tuan, sanad Maghribi ada yang muda, Dr. Aiman Akiti. Kan, dia tapau lah tu Tunisia, Kuala Jazair itu belah-belah Maghrib tu dia punya lah tu. Dia kapur lah mazhab Maliki tu. Tuan-tuan kan, jadi maknanya ahli sunnah kita, tradisi kita mengaji talaki berterusan, alhamdulillah. Ya, kita meneruskan legasi, kita meneruskan kesinambungan turas, tuan-tuan, turas yang dilakukan oleh atuk moyang kita, ulama-ulama tua kita, syekh-syekh pondok kita, tuan-tuan guru kita, alhamdulillah. Fiqh kita macam tu. Okey, ya. Ada juga yang bertanya tuan-tuan, ahli bid'ah kat Malaysia ni tak contohkan atau tak nama ahli bid'ah. Soalan tak adalah sensitif pun ada, saya boleh jawab. Okey. Jadi tuan yang bertanya, okey, jadi maknanya memang ada lah. Ya, dia golah kita ahli bid'ah sebab kita baca tahlil, kita baca talqin, kita sambut maulid, kita baca yasin malam nisfu Syaban. Padahal kita buat ni benda ada usul, ada asas, ada dasar, berdasarkan dalil umum. Kan, katakan. Jadi ahli bid'ah ni saya lebih refer kepada pandangan ulama yang mengatakan kepada kumpulan sesat dalam akidah. Boleh? Kan, akidah mujassimah ke, mu'attilah ke, musyabbihah ke, yang itu kumpulan-kumpulan tu kumpulan ajaran sesat lah. Kita tahu tuan-tuan, memang ada tarikat sesat pun banyak, kita tahu, dan kita memang buat kajian. Ya, kita nak pastikan, sebab tu kita fahamlah kita ada nama tarikat tasawuf, tuan-tuan kan. Jadi sebab tu alhamdulillah tuan-tuan, walaupun ada muncul ahli bid'ah, tetapi setakat hari ini alhamdulillah persatuan ulama kita, agensi agama kita bersatu, ya tuan-tuan, mengambil sama-sama membicarakan, memastikan bahawa akidah syariah tuan-tuan kita ni semua berjalan seiring dengan panduan Quran dan Sunnah berdasarkan huraian mazhab ulama yang muktabar. Adapun tauhid 3 serangkai ni cerita bab akidah tuan. Abdul Farabi bab akidah ni ialah kita dah faham, kita pun dah diskusikan kitab-kitab yang tentang 3 serangkai. Kita kata tak seiring, tak bertepatan dengan manhaj yang benar, manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Okey, baik. Lagi 10 minit baik tuan-tuan, insya-Allah 10 minit lagi. Qala. Okey. Tuan-tuan, okey selesai kemudian tuan-tuan dalam buku ni nanti dapatlah minggu depan, masing-masing boleh rujuk kan. Tuan-tuan, ilmu fiqh muncul bila datang fiqh ni sejarah. Nama subjeknya Tarikh Tashri' ataupun Tatawur Fiqh, perkembangan fiqh. Ustaz Khair Johari dia dah ada terjemah. Dia ada buat satu buku Tarikh Tashri', buku kecil lah tuan-tuan. Bolehlah pergi rujukan kita kan. Tuan-tuan, bila muncul fiqh ni, punya fiqh ni muncul Imam Syafi'i. Tak, apa pula. Samalah bila muncul tauhid ni, zaman Abul Hasan Asy'ari. Bukan. Bila muncul ilmu hadis ni, Imam Bukhari. Tak, semua ilmu tuan-tuan muncul zaman Nabi SAW. Lahir Nabi tu adalah fiqh dia, adalah tasawuf dia, adalah tauhid dia. Okey, jadi fiqh tu mana? Fiqh tu dengan kebangkitan Nabi SAW. Kalau madhab, itu deh. Madhab baru kita cerita madhab 4. Itu madhab satu bab. Tapi ilmu fiqh itu orang yang menolak fiqh, tuan-tuan, tolak fiqh. Saya tak percaya dengan syariah. Tapi kalau kau, kan tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, kalau dia
tolak mazhab. Saya tak nak pakai mazhab. Saya profesor hadis. Saya Maulana. Saya Maulana aku benda kau. Saya apa lagi tuan-tuan? Tak nak pakai mazhab. Sampai satu kelayakan Syekh Abdullah Ghumari, Siddiq Al-Ghumari radhiyallahu anhu, kerabat Sadah Ghumariyah, muridnya Syekh Mahmud Said Mamduh, tuan-tuan, seangkatan dengan Syekh Nuruddin di Mekah. Kalau jenis orang-orang macam ni, kalau tak pakai mazhab, kita percayalah, betul kan? Dia faham hadis, dia faham Quran, tapi mereka tetap bermazhab. Itu masalah kan, tuan-tuan jadi mazhab satu bab, fiqh satu bab. Sama juga kalau boleh saya nak sebut, tauhid satu bab, tuan-tuan. Sifat 20, cara faham tauhid satu cara, satu metod. Mazhab sifat 20 satu metod. Sama juga tuan-tuan, nak fahamkan tuan-tuan, tasawuf satu bab, tarikat satu bab yang lain. Memang ada kaitan. Tapi kalau dikata macam mana, saya tak terima tasawuf dah, tasawuf ni Hindu, ini semua ahli bid'ah. Kafir lah kau cakap tentu. Sebab yang bawa tasawuf tu Nabi SAW. Quran sebut tentang, tuan-tuan, Quran sebut apa tuan-tuan? Tentang wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Tu tasawuf lah tu, kan tuan-tuan? Hadis-hadis tentang hati, tasawuf lah tu. Al-ihsan, tasawuf lah tu. Kalau tolak tasawuf, kafir. Tapi kalau menolak tarikat, tu ada perbahasan lain. Sama juga tadi kita pergi kepada apa? Tolak fiqh, kafir sebab dia menolak Quran hadis. Tapi tolak mazhab fiqh, itu satu bab lain. Menolak metod, tuan-tuan, menolak tauhid, kafir. Menolak metod Imam Abdul Hasan Asy'ari, itu nanti dulu. Sebab metod tauhid pun ada 3. Metod ahli hadis, metod Imam Abdul Hasan Asy'ari sifat 20, Imam Abu Mansur Maturidi, dan juga yang ketiga tuan, metod orang sufi lain pula, wujdan, kasyaf, minal asyiqin, minal arifin billah. 3 metod nak kenal Tuhan dalam tauhid. Jadi metod ni merupakan cara pendekatan yang digunakan untuk kenal Tuhan, untuk faham hukum, madhab, ataupun tadi dari sudut tarikat dalam kefahaman mengamalkan tasawuf. Jadi tuan, jadi pada mukadimah ni saya dah sebut, fiqh muncul zaman Nabi SAW. Sebarang permasalahan hukum yang berlaku zaman Nabi SAW, tuan-tuan, dalam kalangan sahabat, Nabi selesaikan. Jadi sebab apa? Dia ada sumber tasyri', masdar tasyri', iaitu Quran dan hadis. Pakar rujuk ada, Nabi ada, dan Nabi SAW latih bentuk pelapis untuk jadi mufti, jadi hakim, jadi qadi. Nabi try, Nabi uji, Nabi dah bagi hint macam mana kena ada tauliah. Nabi uji dulu, kau nak pergi Yaman. 3 orang sahabat yang pernah ke Yaman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Musa Asy'ari, Sayyidina Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Nabi test Sayyidina Mu'adh, keluar fatwa sok macam mana, kau orang tanya pasal Covid, kau nak fatwa macam mana? Tuan-tuan, pasal mazhab macam mana nak fatwa, pasal zakat. Maka Nabi test dulu. Kata Sayyidina Mu'adh, Quran, Rasulullah, lepas tu hadis. Kalau tak ada, Nabi kata, tuan-tuan, kata Sayyidina Mu'adh, ashtahidu bi ra'yi wala alu ay la uqassir. Saya akan berijtihad wahai Rasulullah menggunakan panduan Quran hadis. Saya akan gunakan pendekatan ijtihad, qiyas dan sebagainya untuk mengeluarkan fatwa. Nabi buat apa? Nabi tepuk dari Sayyidina Mu'adh. Nabi bersyukur, alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah SAW lima yuhibbullahu wa rasuluh. Nabi kata, syukur alhamdulillah, kau memang layak jadi duta aku ke Yaman. Kau dah faham metod istimbat mengeluarkan hukum. Nampak tak tuan? Kena test dulu. Ada ujian, ada ijazah, ada taudiah, tuan-tuan kan? Maka itu fiqh. Sahabat selesaikan di zaman Nabi SAW. Ada sumber dua rujukan utama, Quran hadis. Fiqh, tuan-tuan, berkembang dengan peredaran masa. Okey, setelah Nabi SAW wafat, maka siapa yang sambung? Al-ulama'u warathatul anbiya. Okey, para sahabat yang power dari sudut pemikiran. Sahabat jumlahnya berapa? Kita ambil lah sebahagian pandangan kata sama jumlah Nabi, 124,000. Wali ada berapa tuan-tuan? Wali juga ada 124,000. Tak kurang. Kalau kurang Allah ganti. Itu sebagian pandangan lah yang saya baca tuan-tuan. Tak mesti tepat lah, itu pandangan pandangan ulama tuan-tuan. Maka sebab itu
Sahabat meneruskan, ya, fiqh yang ada itu ada 2 sekolah, berlakulah 2 aliran. Tuan-tuan, madrasah ahli hadis dengan madrasah ahli ijtihad, ahli ra'yi. Ada 2 aliran. Ada aliran, tuan-tuan, yang menggunakan, dia tak akan pindah kepada akal. Tak nak. Mesti ada dalil, ada Quran hadis, on. Kalau tak ada, off. Ini satu mazhab. Mazhab kedua kata bukan macam tu dah. Kita boleh menggunakan akal dengan panduan wahyu. Kan? Kita akan baca lah nanti. Berbeza dah, tuan-tuan. Khurasan dengan Iraq beza. Hijaz dengan Iraq beza. Hijaz cukup dengan sekolah aliran hadis. Tapi kalau dah ke Iraq, dia advance. Dia punya internet dia dah bercabang-cabang, banyak dia punya line dia, tuan-tuan. Maka Iraq, walaupun saya nak gambarkan tahun 200 Hijrah, tahun zaman zaman gemilang Islam, tuan-tuan. Tapi ketika di Iraq, mereka dah kena advance, menggunakan kewibawaan, kepakaran, memaham usul fiqah dari sudut mungkin maqasid dan sebagainya, tuan-tuan, untuk mereka keluarkan hukum. Islam mesti menjadi penyelesaian, mesti ada jawapan, kan? Tapi bukan main jawab, main bedal, main belasah, tak. Mesti ada jawapan yang disediakan berdasarkan hukum. Maka keluarlah fatwa yang bernas, yang mengeluarkan kita daripada kekhilafan, daripada kesukaran. Maka ada fatwa ini, tuan-tuan. Ini sahabat, diteruskan oleh generasi tabi'in. Kesinambungan generasi sahabat, fik, tuan-tuan. Zaman tabi'in timbul pula mazhab. Zaman tabi'in ada mazhab. Saya petik, tuan-tuan, apa yang saya baca ni, 2 rujukan saya. Syekh Umar Ashqar dalam Madkhal, tuan-tuan, ya, dalam Madkhal kepada pengajian mazhab Islam, mazhab fiqh. Dan saya petik kepada Syekh Muhammad Abu Zahra, penyelia PhD Tuan Guru Datuk Haruddin di Jamiatul Qahirah, ya, tuan-tuan. Syekh Muhammad Abu Zahra dalam Tarikh Madhahib Islamiyah. Ini saya punya silibus masa buat master dulu, tuan-tuan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan sekalian. Tabi'in, zaman sahabat, zaman tabi'in, maka muncullah mazhab-mazhab. Sikit lagi, tuan-tuan, 5 minit lagi. Kalau ada soalan, insya-Allah saya akan respon, ya. Sila, tuan-tuan, kalau ada soalan. Tak, bukan 5 minit, salah, sorry, 1 minit lagi. Boleh, kita mesti menjaga masa, tuan-tuan. Baik, ya. Pada zaman tabi'in, perkembangan ilmu fiqh sampai kepada kemuncak, muncul imam-imam besar. Mazhab mereka di saya tulis sini didokumentasi. Boleh tidak hanya nyebut, kan? Dokumentasi. Tuan-tuan, ada hitam putih, bukti, kan? Kotak kan macam-macam jadi, kan? Orang sailang kita lah, apalah. Ijtihad dituruti. Mazhab mereka ada dah didokumentasi, dibukukan. Ada kitab rujukan mazhab mereka dipakai, kepakaran mereka diakui, dan selayaknya mereka menjadi pemimpin yang wajar dipatuhi, bukan dengan copy paste, bukan dengan YouTube, bukan dengan surat khabar, tapi, tuan-tuan, mesti balik kepada usul. Nak faham hukum fiqh, kena ada usul fiqh dan ilmu lughah, ilmu alat, tuan-tuan, yang membantu para mujtahid untuk mengeluarkan hukum, ya. Jadi alhamdulillah, Bang Kerol, saya ingat saya berhenti dululah, dah 10 suku. InsyaAllah ada joki minggu depan kita sambung, ya, tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan ilmu ini bukan nak kita mendabik dada, membangga-banggakan diri kita, tidak. Tapi sebagai seorang Muslim, kita sentiasa berdoa, wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah, tambahkan ilmu aku. Dengan ilmu aku dapat kenal hukum, kenal Allah Ta'ala, makin aku dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, insya-Allah kita jumpa lagi. Qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu wali taufiq. Terima kasih. Terima kasih semua yang bersama. Kita jumpa minggu depan, Wallahu a'lam bishawab.